Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz moderator. Barisan pimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka dan semua kaki tangan dan warga DBP dan semualah yang mengikuti tazkirah pada pagi ini, dan alhamdulillah tadi telah selesai bacaan Yasin dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan daripada segala musibah, khususnya yang kita sama-sama hadapi sekarang ini yang berkait dengan wabak COVID-19 yang kita semua tahu kita berada dalam situasi yang agak kritikal kerana jumlah mereka yang positif pun makin ramai nampaknya. Alhamdulillah kita juga bersyukur dari aspek lain kerana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan kita, untuk meneruskan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik musibah yang ada ini, ada juga perkara manfaatnya yang kita boleh raihkan daripada musibah ini. Itulah sunnatullah kepada manusia, diberi ujian, diberi musibah, dan ada hikmah di sebalik setiap ujian dan setiap musibah itu. Dengan besar berduka Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Kebetulan kita dekat dengan awal Muharram, tahun baru Hijrah. Tajuk itu ada kaitan rapat dengan satu ayat dalam Al-Quran dan berkait dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yang mana dalam peristiwa hijrah tersebut Rasulullah telah keluar daripada rumahnya dan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinah, tapi melalui satu jalan terus ke Gua Thur. Dan dalam tempoh itu satu pakatan di kalangan kaum musyrikin Mekah untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi dalam perjalanan itu Rasulullah telah bersembunyi di Gua Thur, dan semasa dalam Gua Thur itu Rasulullah berada selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar. Dan tentunya dalam keadaan yang terkepung, tidak dapat keluar kerana masih lagi tidak selamat. Usaha pencarian yang dibuat oleh kaum musyrikin Mekah masih berjalan. Maka berlakulah situasi dalam gua berkenaan yang mana Sayyidina Abu Bakar sangat sedih memikirkan keadaan mereka berdua dalam gua dan sangat memikirkan tentang keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi itulah maka Allah telah menasihatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita wahai Abu Bakar, kerana Allah bersama dengan kita. Itu ayat itu turun selepas berlakunya peristiwa hijrah sebenarnya. Dalam ayat surat Taubah ayat 40, illa tansuru faqad nasrahullah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kiranya kamu tidak menolong Allah, tidak menolong baginda, nescaya Allah telah menolong Rasulullah ketika mana Allah telah ketika mana baginda dikeluarkan ataupun dikejar oleh kaum kafir dalam keadaan berdua orang antara Abu Bakar dengan baginda. Ketika mana mereka berdua berada di gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika mana baginda Rasulullah SAW
berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita kerana Allah bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Lalu Allah menurunkan sakinah ke atasnya, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan membantunya dengan tentera yang tak mereka itu melihat. Jadi itulah asal kepada la tahzan innallaha ma'ana, merujuk kepada situasi Abu Bakar dan Rasulullah SAW dalam gua, dan Abu Bakar sangat sedih dengan situasi itu, memikirkan keselamatan baginda. Jadi dalam konteks itu, satu perkara, ada dua benda yang perlu kita lihat dalam ayat ini. Satunya, nasihat baginda supaya tidak berduka cita tentang situasi yang dihadapi. Dan yang kemudian yang keduanya ialah apabila nasihat itu diberikan oleh baginda, Allah telah menurunkan sakinah. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi. Allah telah menurunkan sakinah, rasa tenang kepada Abu Bakar. Rasa tenang kerana beliau bersama dengan baginda dan tahu bahawa Allah bersama dengan mereka dalam gua itu. Dalam perkara yang sama, dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita buka Riyadhus Salihin dalam bab al-yakin wa tawakkul, bab yakin dan tawakkul, ada diceritakan juga tentang kisah ini, yang mana Rasulullah tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu sangka hanya kita berdua dalam gua ini, Allahu salisuha. Allah lah yang ketiga. Artinya ada Abu Bakar, ada Rasulullah bersama dengan sebenarnya Allah bersama dengan mereka. Mereka tahu situasi. Dalam hadis ayat yang baca tadi tentang duka cita dan tentang sakinah, tentang ketenangan. Manakala dalam hadis tadi pula, Al-Imam Nawawi meletakkannya di bawah tajuk al-yakin wa tawakkul. Yakin dan tawakal. Dalam peristiwa yang sama. Maka daripada sini ada hubung kait antara sesuatu duka cita yang dihadapi oleh manusia itu dengan apa yang diharapkan oleh seseorang manusia itu, iaitu keluar daripada duka cita itu, iaitu sakinah. Dan ada kaitan juga dengan seseorang itu perlu yakin kepada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kaitan juga dengan seseorang itu yang dalam duka cita ini perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4-5 keyword dalam yang kita sama-sama perhatikan pada hari ini. Al-huznu, duka cita; as-sakinah, ketenangan; al-yakin, keyakinan kepada Allah; at-tawakkul, yang disebut sebagai, kita panggil lagi, kita panggil tawakal, begitu saja. Dalam situasi kita menghadapi COVID-19 ini, kita banyak duka cita itu memang banyak berlaku pada kita kerana berbagai perkara, kerana situasi yang kita hadapi. Dengan sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah ada mengajar satu doa supaya kita keluar daripada perasaan ini. Dan doa yang masyhur yang selalu kita baca ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang bahagian yang pertama itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada ham. Ham lebih kurang makna duka cita. Wal hazan pun makna duka cita. Al-ham wal hazan ini satu situasi seseorang itu berada dalam kemeluk pemikirannya yang merasa sangat runsing, merasa berdebar dan sebagainya. Cuma dibezakan kalimah al-ham dengan al-hazan. Al-ham itu merujuk kepada dia merasa runsing tentang sesuatu perkara yang dia boleh foresee akan berlaku, dia boleh jangka akan berlaku. Mungkin dia rasa dalam beberapa masa lagi syarikatnya akan jatuh dan dia akan bankrupt, contoh. Dia boleh foresee itu.
dan menimbulkan rasa alham, rasa runsing dalam dirinya. Al-hazan disebutkan oleh para ulama kita bermaksud situasi sekarang yang kita hadapi. Situasi apabila kita menerima sesuatu perkara, berita kematian kaum kerabat, berita kematian keluarga, musibah yang menimpa kawan, musibah yang menimpa kita, maka kita berduka cita. Itu beza antara alham dengan al-hazan. Tapi dua itu merujuk kepada situasi yang ada dalam pemikiran kita, yang ada dalam diri kita, ketidakselesaan kerana memikirkan tentang sesuatu perkara. Maka diajar doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta berdoa daripada Allah, berlindung daripada alham dengan al-hazan ini. Sebab itu alham dengan al-hazan ini dia merupakan salah satu daripada ibtila, satu daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang hambanya untuk melihat sejauh mana hambanya itu dapat bersabar dengan ujian tersebut. Dan itu memang merupakan salah satu daripada ujian yang juga merupakan satu sunatullah kepada setiap manusia untuk berdepan dengan ujian ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Mana di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Maka diberikan ujian itu, dan sebahagian daripada ujian itu ialah tentang duka cita. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah menyebutkan ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yahummu illa kuffira bihi min sayyi'atih. Tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang mukmin itu min wasabin, daripada rasa letih, rasa penat, wa nasabin, sakit, wala saqamin, sakit juga lebih kurang maknanya, wala hazanin, duka cita, hatta alham, sehingga ham runsing, illa kuffira bihi min sayyi'atih. Semuanya itu mengkifaratkan segala dosa-dosanya. Dalam hadis ini disebutkan senarai apa yang menimpa musibah pada seorang mukmin itu. Antara senarai itu ialah duka cita, alham wal hazan. Jadi dua-dua ini yang kita kumpulkan sekali dengan maksud sebagai duka cita. Maknanya duka cita itu ada sebahagian daripada musibah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang, untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengkifaratkan segala kesalahan-kesalahannya, segala dosa-dosanya. Tapi dalam pada itu, dalam pada kita menerima sesuatu musibah yang membawa kepada kedukacitaan kepada seorang manusia itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajar perkara-perkara yang perlu diambil tindakan daripada situasi itu. Itu sebab itu disebut kepada yang pertama tadi, ada juga sebut empat kalimah keyword yang saya sebutkan tadi, iaitu kalimah tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pergi kepada step yang perlu diambil oleh seseorang yang berada dalam situasi duka cita. Apabila kita katakan yakin dan tawakal, maka ia kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berkaitan dengan keyakinan dan kebergantungan seseorang manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi situasi duka cita tadi. Maka itulah maksud la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, Allah bersama kita. Allah bersama kita itu adalah bentuk Allah tahu apa yang kita rasai, Allah tahu situasi kita, dan sekarang tugas seorang manusia itu ialah untuk yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada keyakinan dan daripada tawakal itulah akan timbulnya sakinah tadi, akan balik semula, hatinya akan rasa terubat apabila ada keyakinan, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawakal, dengan yakin kepada Allah. Dan ini kalau kita pergi kepada konteks pengajian akidah kita pula, apabila sesuatu musibah itu menimpa seseorang, sama ada duka cita ataupun kesakitan dan sebagainya, dan semua itu akan kepada duka cita. Apa-apa musibah di atas dunia ini sebenarnya yang akan pergi kepada duka cita. Sakit, kita akan berduka cita kerana sakit dan sebagainya. Dari segi apa yang perlu kita lakukan apabila menerima sesuatu musibah,
menerima dalam keadaan duka cita, maka akidah kita mengajar satunya bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk keyakinan tawakal tadi, dan yang keduanya mengambil langkah-langkah yang boleh kita keluar daripada musibah tersebut, iaitu apa yang disebutkan sebagai sebab dan musabab yang menjadi usaha dan ikhtiar kepada bagi seseorang manusia dalam menghadapi sesuatu situasi. Maka kita ada kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ada usaha dan ikhtiar untuk keluar daripada situasi itu. Ini ajaran Islam. Sebab itu dalam Islam ini, dia menghubungkan manusia ini hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan antara dia dengan Tuhannya dalam bentuk keyakinan, tawakal, doa, bersabar dan sebagainya. Dan hablum minan nas. Hablum minan nas ini hubungan dengan manusia lain dalam konteks kalau kita menerima sakit contohnya, kita berusaha dalam bentuk perubatan dan sebagainya. Kalau kita aksiden, kita berusaha untuk keluar daripada situasi aksiden itu, bincang sesal masalah kereta kita sama-sama rosak ni. Itu usaha ikhtiar untuk kita keluar daripada situasi itu. Jadi hubungan kita dengan Allah kita maintain, dan hubungan dengan manusia kita maintain dengan cara kita berusaha melakukan satu perkara supaya kita keluar daripada itu. Tapi pada masa yang sama, sebab itulah sekarang ni kalau kita tengok dalam bab musibah COVID-19 ini, kita perlu melakukan segala asbab dan musabab itu untuk keluar daripada situasi. Maka kalau mengikut pandangan pakar, kita perlu melakukan vaksin contoh, ambil vaksin untuk menghadapi situasi ini, kita ambil vaksin itu untuk menghadapi situasi ini. Pada pandangan pakarnya, kita ini berlaku melalui crowded, manusia ramai duduk dekat-dekat, kita perlu lakukan usaha kita untuk tidak berada dalam crowd berkenaan. Maka timbullah social distancing tadi, taba'u al-jasadi dipanggil. Kita lakukan penjarakan sosial. Kalau seseorang itu berada dalam keadaan demam, semua dan sebagainya, itu merupakan petanda, antara petanda dia boleh ditimpa COVID-19, maka kita minta dia tidak pergi ke masjid sebagainya, ke kawasan ramai, tak pergi kerja dan perlu ambil temperaturenya tempat kerja dan sebagainya. Ini semua adalah dalam rangka untuk kita beramal dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sesuatu musibah berlaku, kita mengambil jalan keluar daripada itu yang dalam bentuk usaha dan ikhtiar. Asbab dan musabab itu perlu ada perkiraannya dalam hidup seorang manusia. Tapi kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu maintain. Jadi tak boleh kita, sebab itu dalam menyelesaikan sesuatu perkara itu, jangan hanya bergantung kepada asbab musabab. Sebab kita hanya perlu juga bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi punca, yang menjadi yang membawa sesuatu ujian itu kepada manusia. Tuhan yang bawa sesuatu penyakit, Tuhan yang bawa sesuatu ujian, Tuhan yang memberikan kedukcitaan kepada seorang manusia, maka Tuhan juga yang akan angkat kalau tersebut. Maka kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu. Di samping usaha dan ikhtiar tadi. Itulah sekarang ni kita, antara usaha yang kita buat, yang tadi pun kita sama-sama baca Yasin, itu usaha. Usaha untuk kita tunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bacaan Yasin begitu, kita dapat keluar daripada musibah ini. Lebih-lebih lagi baca Al-Quran itu dalam hadis yang lain disebut Nabi ajar juga doa. Kalau seseorang itu di kesimpulan cerita penamatnya, seseorang itu menerima dalam keadaan situasi musibah, kedukcitaan dan sebagainya, ada satu doa lagi yang dia ajar. Allahumma inni abduka wa ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmu, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak. Dan doa seterusnya, antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi, kamu jadikan Quran itu sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nur sadri, cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, menghapus kepada duka citaku, wa zahaba ghammi, hilangnya kerusingan aku. Dalam doa ini kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan menjadikan Quran itu sebagai sebab musabab kepada hilangnya duka cita, hilangnya kerusingan, hilangnya sesuatu yang kita yang keluh kesah dalam diri kita. Jadi Quran itu dibaca antara yang ubat
kepada duka cita ini dengan membaca Al-Quran. Dan itu yang kita buatkan tadi, baca Yasin dan sebagainya. Bukan Yasin sajalah, surah-surah lain pun boleh kita baca sebagai pengubat kepada sesuatu duka cita yang kita hadapi. Dan ini disebutlah hadis Rasulullah SAW. Jadi daripada situlah yang disebut dalam Al-Quran tadi, la tahzan innallaha ma'ana, kemudian disambung anzalallahu sakinatahu, lalu Tuhan turunkan sakinahnya kepada yang berduka cita tadi. Hilang duka cita, mari pula sakinah. Itu sebab sudah ada ketenangan di situ. Bila ditenangkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, Allah bersama kita, artinya terus disambungkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cool down, jangan risau, jangan keluh kesah, sebab Allah bersama kita dan kita yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka timbullah sakinah tadi. Dan antara cara untuk timbulkan sakinah itu juga ialah dengan membaca Al-Quran. Ini tidak jauh apa kita faham daripada ayat Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah itu tatma'innul qulub, boleh tenang hati-hati manusia. Inilah aspek-aspek yang perlu kita fahami dalam menghadapi situasi musibah yang membawa kepada kedukacitaan kepada kita. Kita faham sekarang ini tahap mental health kita sangat rendah di kalangan sebahagian mereka yang terkesan dengan COVID-19 ini. Mental illness terbanyak berlaku kesnya dan perlu kepada counselling. Saya banyak dirujuklah tentang perkara ini, yang telefon kita tanya macam mana nak keluar daripada ini sebab mereka sudah situasi yang sangat kita panggil sebagai mental illness lah, sakit-sakit. Telah terjejas mentalnya kerana sangat stres. Sebab itu kawan-kawan kita yang dalam dunia counselling pun mereka membantu mereka ini. Semua itu kerana nak menenangkan, nak bagi ketenangan kepada mereka yang stres ini supaya dapat handle dirinya. Yang baru ni pun kita banyak didedahkan dengan kes bunuh diri di kalangan masyarakat kita, dan orang Islam pun ada terlibat dalam kes itu. Kita tak dapat bayangkan bagaimana seorang manusia boleh berfikir sampai ke satu tahap untuk membunuh dirinya sendiri. Tentunya situasi duka cita itu stressful, itu sangat kuat menekan dirinya sehingga dia rasa dia jalan keluarnya dia bunuh diri. Dan ini dalam Islam untuk handle stressful ini, handle al-hazan, al-ham tadi, dengan melalui cara-cara yang saya sebutkan tadi. Pertama kita perlu bina balik keyakinan dirinya, dan kita perlu ajar tentang kesabaran. Walaupun dalam dunia counselling, saya ada kawan saya yang terlibat dalam dunia counselling, dia kata dari segi kaedah orang kaunselor ni, dia tak boleh sebut kalau orang sakit tu mari depan dia tak boleh ajar dengan sabar. Sebab kawan tu memang dalam situasi untuk bersabar, sebab kita kena cool down dengan cara yang macam lain. Tak apalah, itu method untuk dia menangani. Tapi kesabaran itu adalah ajaran Islam kepada mereka yang ditimpa sesuatu ujian. Untuk langkah pertama yang dia lakukan ialah bersabar. Kerana bersabar itulah baru dia boleh pergi berlangkah seterusnya. Tapi oleh orang yang kadang stres, kadang-kadang dia tak boleh handle situasi itu. Dia perlu bimbingan orang lain, kaunselor dan sebagainya. Jadi kepandaian kaunselor untuk bimbing macam mana. Tapi merujuk ke arah dia perlu bersabar. Itu baru boleh berfikir tentang kaedah-kaedah untuk keluar daripada situasi itu. Dan Islam mengajar selain daripada bersabar tadi, mengajar juga tentang pembacaan zikir-zikir, bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada situ baru dia timbul sakinah, ketenangan, baru dia berfikir dengan betul dalam mengurus hidupnya. Ini kaedah Islam mengajar kita apabila sesuatu duka cita menimpa kita itulah artinya innallaha ma'ana. Allah bersama kita kerana kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, berzikir banyak-banyak, dan kalau boleh kita ada orang-orang yang boleh menasihati kita di sekeliling, kita dekati mereka itu. Sebab itulah Islam, antara perkara yang digalakan kita mujalasah al-ulama, kita sama dengan para ulama, suhbah dengan para ulama. Sebab para ulama ini mereka yang boleh membimbing seorang manusia itu ke arah yang terbaik dalam situasi ini. Bimbing dia dari kerohanian, bimbing dia nak cara bersabar macam mana, nak yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping asbab-musabab lain juga perlu dilaksanakan. Sebab itu dalam baru ni masa banyaklah saya terlibatlah dalam hal-hal
yang berkait dengan COVID-19 ini, antara perkara yang selalu dipertanyakan kepada saya ialah tentang perubatan yang kita ambil yang sebagai makanan sunnah contohnya kan. Adakah kita boleh tak kita tinggalkan vaksin dan kita hanya bergantung kepada makanan yang kita namakan seperti habatus sauda, seperti macam-macam yang disarankan. Saya beritahu itu semua adalah proses kita nak keluar dari kemeluk ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari asbab musababnya. Asbab musabab mengikut pandangan pakarnya vaksin, kita ambil vaksin. Kalau ada pandangan yang mengatakan mujarrabat habatus sauda, maka teruskan, itu tidak menghalang. Tapi kita dalam dunia ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan kepada kita ilmu untuk kepada pakar-pakarnya untuk menguruskan sesuatu penyakit. Sesuatu penyakit yang timbul itu tabib muslim, doktor perubatan. Mereka yang lebih tahu tentang sesuatu penyakit, bukan saya sebagai seorang ustaz. Kita tak faham, saya betul tak faham tentang perubatan. Tapi pakarnya tahu untuk mengubat sesuatu perkara itu perlu ubat itu dan ubat ini. Jadi pakar itulah yang kita ambil pandangannya untuk kita amalkan dalam mengambil asbab dan musabab tadi. Kemudian kita ada juga pandangan tentang habatus sauda dan sebagainya yang katanya ada juga. Itu teruskan, tidak ada masalah. Tapi pandangan pakar mengatakan dalam menguruskan penyakit ini kita perlu ambil ubat-ubat tertentu. Maka ubat-ubat itu yang kita ambil di samping. Kalau kita teruskan habatus sauda dan sebagainya, itu tidak menghalang. Itu adalah sesuatu yang masih dalam rangka kita mengambil asbab dan musabab. Tetapi jangan menolak perubatan moden tentang sesuatu penyakit, kita menolak 100% begitu, tak boleh. Sebab dalam rangka kita menguruskan sesuatu musibah, dia ada asbab dan musabab dia yang perlu kita uruskan. Dan sebab musabab itu, dia kembali kepada pakar dia. Kalau kita rasa itu musibah bagi kita, maka kita serah kepada foreman untuk menguruskan kereta kita. Kan? Sebab itu pakarnya. Kalau kita baik sendiri, nanti mati tengah jalan kereta tu. Jadi kita sakit, kita pergi jumpa doktor, kerana doktor pakar dalam itu. Ini sebab musabab. Sebab musabab ini kita menguruskan satu perkara berasaskan kepada ilmu yang ada pada masa itu. Jadi dia tidak lari daripada, apabila kita kata kita mengambil vaksin, dia tidak lari daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengambil kaedah asbab musabab untuk kita keluar daripada situasi yang kita ada sekarang ini. Dan itu sebab-sebab. Dan yang keduanya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran banyak-banyak, baca zikir banyak-banyak. Amalan kita, masyarakat kita selalu tradisi yang kita baca Yasin malam Jumaat, teruskan itu. Kita kuat kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara begitu, kita mengambil kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga mengambil asbab musabab untuk kita keluar daripada sesuatu krisis itu. Itulah ajaran Islam yang dianjurkan, yang perlu kita laksanakan. Sama ada dalam kes duka cita, sama ada dalam kes kesakitan, dalam kes kejatuhan ekonomi. Sekarang pun kita boleh foresee keadaan ekonomi kita dalam situasi banyak sektor tak dapat bergerak. Ada kekangan dari sudut ekonomi untuk bergerak ke hadapan kerana situasi begini. Itu pun satu musibah. Perlu diambil sebab musabab untuk kita keluar daripada krisis itu. Sebab musabab itu kita serah kepada pakarnya lah. Pakar ekonomi dia menguruskan, bukannya ustaz menguruskan itu. Cuma dalam masa yang sama, kebergantungan kepada Allah itu tak boleh tinggal. Jadi antara cara kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sesuatu musibah yang berlaku kepada seorang manusia ataupun sesuatu umat itu, dia ada kaitan dengan Allah nak supaya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya merujuk ke arah situ. La'allahum yarji'un disebut begitu. Kami kenakan sesuatu azab, sesuatu musibah kepada suatu kaum itu. Dalam ayat Al-Quran banyak tempat disebut la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil segala sebab. Jadi itulah yang perlu kita fahami dalam kita menangani situasi COVID-19, dalam kita menangani keduka citaan yang sama-sama kita hadapi sekarang ini kerana situasi begini, perlu kebergantungan kepada Allah dan perlu mengambil sebab-sebab yang membawa kepada hilangnya krisis tersebut. Jadi saya rasa itulah tazkirah pendek saya sempena dengan
program bacaan Yasin surau DBP pada pagi ini. Mudah-mudahan ia ada sedikit manfaat untuk saya sendiri dan juga untuk semua yang mengikutinya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dikeluarkan oleh Allah daripada situasi wabak ini supaya kita boleh teruskan dengan kehidupan secara normal seperti biasa, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang ditimpa dengan kesakitan ini, dengan penyakit ini, supaya dikurniakan kesabaran kepada mereka dan dikurniakan kesembuhan kepada mereka. Dan kepada mereka yang telah meninggal kita disebabkan penyakit ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah meletakkan mereka itu di kalangan para syuhada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.